Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له والصلاة والسلام على رسول الله وأنبياء الهدى وهداه اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم إن الرخاء رخاؤك والبهاء بهاؤك والجمال جمالك والقوة قوتك والعصمة عصمتك اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان معسرا فيسره وإن كان حراما فطهره وإن كان بعيدا فقربه وإن كان قريبا فيسره بحق دعائك وبهائك وجمالك وقوتك اللهم آتنا يا الله ما أتيت عبادك الصالحين. Al-Fadhil Ustaz ya, imam yang bersama dengan kita menyediakan perlengkapan dan masjid yang alhamdulillah menyediakan kemudahan. Semoga itu adalah ganjaran buat setiap yang mempersiapkan kelas ini dan semualah yang saya hormati, yang saya kasihi, tuan-tuan, puan-puan yang semuanya telah mendapat kemuliaan Allah pada hari ini apabila kita semua dijemput untuk berada di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kemudian kita duduk pula dalam majlis zikrullah, majlis ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, majlis taman syurga. Semoga insya-Allah kekayaan hati, kekayaan jiwa, kekayaan akal adalah sesuatu yang kita dapat dalam majlis ini insya-Allah. Sebab Rasulullah pernah bertanya kepada para sahabat pada waktu yang seperti ini. Dan Rasulullah bertanya kepada para sahabat, siapa di kalangan kalian yang suka untuk pergi ke Buthan atau Aqib dan lantas dia pulang membawa 2 ekor kambing yang gemuk dan subur. Qulna bala ya Rasulullah. Para sahabat berkata, bahkan kami nak ya Rasulullah pergi ke Aqib dan kemudian kami akan pulang membawa unta-unta yang subur. Maka Nabi berkata, tidakkah kalian lihat bahawa orang yang membaca 2 ayat Allah, datang ke rumah Allah, membaca 2 ayat Allah, mempelajarinya ataupun membacanya, maka dia akan dapat lebih baik daripada 2 ekor unta. Sekiranya mereka membaca 3 ayat Quran, lebih baik daripada 3 ekor unta. 4 ayat Quran, lebih baik daripada 4 ekor unta. Dan berapa jumlahnya pun kata Nabi. Jadi Masya Allah, sesuatu benda yang Allah nak bagi pada kita adalah kekayaan. Dan kekayaan yang sebenar adalah kekayaan hati ya, kekayaan sebenar adalah kekayaan hati. Marilah kita sedar akan perkara ini, kerana orang yang memiliki kekayaan lahiriah tetapi sekiranya kekayaan hati mereka tidak ada, mereka sentiasa merasa miskin, fakir dan susah. Dan kita sambung lagi insya-Allah.
muqaddimah, masih lagi membincangkan pada kita tak masuk lagi pada perbincangan surah yang pertama yang akan insya-Allah kita bincangkan pada bulan 10 nanti, ya, insya-Allah nanti, ya. Dan kita mulakan dengan suratul Fatihah, surah yang akhir sekali dibahaskan dalam cara lain tetapi diletakkan di permulaan. InsyaAllah kita akan mulakan dengan surah itu. Dan hari ini kita bincang lagi, sambung lagi pengetahuan umum kita mengenai tafsir itu sendiri. Dulu kita definisikan Al-Quran, dapat kan? Kita dapat definisi Al-Quran itu apa dia. Dan kemudian ada Puan Haji tanya bagaimana Al-Quran itu ditafsirkan. Sebelum tu, adakah perlu, bukankah Quran ini satu benda yang patutnya mudah orang faham, tetapi kenapa perlu kepada penafsiran? Kenapa perlu kepada penafsiran? Kenapa perlu kepada penafsiran oleh orang yang bidangnya? Itu ya. Kenapa orang yang di bidangnya itu perlu menafsirkan? Dalam hadis Nabi yang sahih daripada Imam Tirmizi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qala fil Qur'an bi ghairi ilmin falyatabawwa maq'adahu minan nar." Ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi ini daripada Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man qala fil Qur'an," barang siapa yang berkata sesuatu daripada Al-Quran bi ghairi ilmin, tanpa ada ilmu. Dia cakap pasal Quran tetapi dia tak ada ilmu, dia menafsirkan Quran tetapi dia tidak punya ilmu tentang itu, maka kata Nabi, fal yatabawwa maq'adahu minan nar, bersiap siaga, dipersiapkan tempatnya dalam neraka jahanam. Jadi masya-Allah, sebab itu masya-Allah daripada Nabi sendiri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah menyebutkan betapa perlunya Al-Quran itu ditafsirkan dengan ilmu. Kenapa? Sebab simple faham, apabila kita tidak menafsirkan dengan ilmu, lawan ilmu apa? Jahil. Maka kejahilan itu yang menafsirkan Al-Quran. So apabila kejahilan menafsirkan Al-Quran, bagaimana kita boleh faham bahawa penafsiran itu benar? Kerana apa maksud tafsir dulu? Apa maksud tafsir dahulu? Menjelaskan. Jadi bagaimana jahil boleh menjelaskan Al-Quranul Karim? Jadi sebab itu semua yang saya kasihkan, sebab itulah kita lihat secara umum bahawa tafsir adalah satu benda yang perlukan kepada ilmu. Dan alhamdulillah semua yang saya kasihkan, ulama menyatakan bahawa pengajian atau perbincangan ilmu tafsir adalah di antara ilmu-ilmu yang sangat mulia nilainya. Maknanya kita duduk dalam satu majlis yang dari sudut ganjarannya berbeza. Majlis ilmu tu sama, datang majlis ilmu, kita bincang benda-benda biasa pun namanya majlis ilmu. Tetapi apabila ulama menyatakan bahawa kedudukan ilmu tafsir itu tinggi, maknanya pahala, ganjaran, keredaan Allah bagi kita lebih tinggi, ya, lebih tinggi. Jadi sebab itu masya-Allah, mari kita syukur tentang perkara ini. Dan marilah juga kita pasang niat dalam hati kita, ya Allah, makin kita membincangkan tentang saf tafsir ini, makin kita rasa sayang pada Quran, ya. Makin kita membincangkan dan mendengarkan penafsirannya, makin rasa kita itu menjiwai dan mencintai Al-Quran. Itu harapan kita, ya. Sehingga insya-Allah terserlah dengan suka membacanya selalu. Allahumma rzuqni tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar. Itu biasa dibacakan dalam doa. Dan harapan kita, ya Allah, rezekikan kepada kita, ya, berikanlah kepada kita untuk peluang membacanya, tak kira daripada waktu pagi dan petang. Baik, sekarang kita tengok bagaimanakah Quran itu ditafsirkan. Bagaimana Quran itu ditafsirkan oleh mufassir? Apakah cara Al-Quran itu ditafsirkan? Seperti yang kita kata bahawa tafsir itu adalah nak menjelaskan. Maknanya
Bila yang ditafsir itu adalah Al-Quran, maknanya bagaimana kita dapat memahami maksud Al-Quran itu. So, dengan apa kita dapat memahami maksud Al-Quran itu? Ataupun bagaimana mufassir apakah yang digunakan oleh seorang mufassir? Ingat mufassir apa dulu? Mufassir adalah ahli ataupun ulama tafsir itu. Kita ni apa? Belajar. Kita ni ialah orang yang membaca apa yang ditafsir oleh ulama tafsir itu. Jangan terconfuse. Ngaji, balik-balik nanti saya dah mufassir. Dah. Apatah lagi saya pun Zul Ramli ini bukan seorang mufassir. Kita hanya melihat apa yang ditafsirkan. Kenapa? Sebab nanti kita bincangkan apakah ilmu alat yang perlu ada pada seorang penafsir itu. Mufassir itu apa dia punya alat, ilmu alat yang kena ada. Ilmu, dia kena mahir dalam bidang ilmu itu sehingga dia boleh menafsirkan. Tengok Al-Quran, ayat Quran, dan kemudian dia menafsirkan dengan ilmu. Dan kalau ilmu alat itu kita tak ada, maka kita tafsir dengan kejahilan. Dan kejahilan biasanya didorong oleh nafsu. Jadi nafsu menafsirkan Quran amat berbahaya. Baik, jadi itu kita dapati bahawa Al-Quran itu ditafsir dengan beberapa kaedah penafsiran. Ya. Baik. Yang pertama disebut sebagai tafsir bil ma'thur. Tafsir bil ma'thur. Ini ada min alif hamzah fa waw ra. Ma'thur. Athar. Nanti insyaAllah saya jumpa nanti kali kan? Baik, apa itu dan apa itu tafsir bil ma'thur? Bukanlah, saya sentiasa ingat bahawa di mukadimah ni apa yang saya cakap ni sebagai nak refresh saja, nak polish apa yang kita biasa tahu dan kita faham tentang tafsir itu, ya. Tafsir bil ma'thur adalah terbagi kepada 4. Tafsir bil ma'thur itu, yakni tafsir dengan ma'thur itu terbagi pada 4. Yang pertama, tafsir ni apa dia? Tafsir ni adalah kita nak menjelaskan apa dia? Al-Quran. Ayat Al-Quran. Kita nak menjelaskan ayat Quran. Kita nak menjelaskan ayat Quran. Maka untuk menjelaskan ayat Quran, seorang mufassir menggunakan apa untuk menjelaskan ayat Quran? Maka yang pertama, Al-Quran itu ditafsirkan menggunakan ayat Quran juga. Ini yang pertama dan paling utama. Maka Al-Quran ditafsir oleh ayat Quran. Jadi Al-Quran menafsirkan ayat Quran. Jadi ini pertama, ini kaedah yang paling nombor 1. Yang paling tinggi kedudukannya adalah Al-Quran menafsirkan Al-Quran. Contohnya, nanti insyaAllah banyak kita lihat. Satu contoh yang kita boleh bawa pada hari ini ialah, contohnya adalah bila kita baca dalam surah Fatihah, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang yang engkau berikan nikmat. So, siapa? Ayat itu kelihatannya umum, ya, orang yang diberi nikmat. Kalau tanya pada semua orang, bila sebut nikmat, macam-macam penafsiran. Tetapi bolehkah kita menafsirkan mengikut penafsiran kita? Oh, nikmat ini ialah orang yang pagi tadi makan nasi lemak. Itu nikmat juga. Adakah masuk dalam itu yang kita minta? Maka sebab itu
ulama tafsir mencari ayat Quran yang lain untuk menafsirkan makna an'amta itu, maka lantas mereka, contohnya mereka dalam bagi ayat ini mereka ambil daripada ayat yang lain yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jadi ayat itu digunakan untuk menafsirkan apa maksud an'amta, kerana orang yang telah diberi nikmat, fi'il madhi past tense, orang yang telah diberi nikmat. Siapa orang yang telah diberi nikmat itu? Maka ayat itu Allah kata orang yang telah diberi nikmat adalah daripada golongan Nabi, daripada golongan Siddiqin, golongan syuhada, golongan salihin. Jadi Masya Allah, kalau kita tak jelas siapakah maksud orang yang diberi nikmat itu, maka pada ketika itu ditafsirkan menggunakan ayat Quran yang lain. Maka tafsir itu namanya, ulama tafsir menamakan itu tafsir bil ma'thur. Sebab athar ni maknanya kesan, ma'thur ni maknanya kesan, kesan yang datang daripada Quran, jejak yang datang daripada Quran. Jadi sebab tu ini cara pertama penafsiran itu berlaku. Maknanya ulama akan lihat ayat lain, ulama akan lihat ayat lain untuk menafsirkan satu ayat. Jadi Al-Quran menafsirkan Al-Quran. Okay. Ini yang pertama, dan inilah yang akan lebih dahulu digunakan oleh mufassir. Kemudian yang kedua adalah sunnah ataupun hadis yang menafsirkan Al-Quran. Ya. Sunnah ataupun hadis Nabi SAW, as-sunnah tufassirul Quran ataupun al-hadis tufassirul Quran, yakni sunnah ataupun hadis menafsirkan apa maksud Al-Quran itu. Contoh, kita baca lagi, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maka para sahabat bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, manil maghdub wa manid dallin? Siapa itu maghdub? Siapa dallin? Sebab kalau kita terjemah kepada maksud maghdub adalah orang-orang yang kena marah, orang-orang yang dimarahi, orang-orang yang dimurkai. Dallin adalah orang sesat. Siapa orang itu? Maka hadis Nabi menjelaskan, bukan kita yang menafsirkan sembrono. Oh, pada saya lah, jiran saya, kan jiran saya itu suka orang semua marah dia. Dia masuk agaknya dalam maghdubnya agaknya. Kan sebab kalimahnya maghdub, dan orang kampung semua marah kat seorang tu. Maka adakah oleh kerana orang semua kampung marah dia, maka dia nak tumpang maghdub? Oh, tak boleh tafsir macam tu. Jangan itu. Sebab ada juga orang nafsir macam tu. Ramai orang benci, oh dia ni masuk maghdub rupanya. Maknanya menafsir dengan apa tu? Hawa nafsu. Kita menafsirkan maghdub itu kena tengok, oh rupanya ada hadis. Hadis menyatakan bahawa maghdub adalah orang Yahudi. Al-maghdubul Yahud, kata Nabi. Jadi maknanya nanti insya-Allah kita baca, masa kita tafsir itu kita bincang kenapa, apa ciri, apa sifatnya. Yang setiap kali kita minta tak nak, maka janganlah kita ada sifat itu. Ya, bila nanti kita baca dalam tafsir al-maghdub alaihim waddallin. Wa mad-dallin, siapa dallin? Ad-dallin an-nasara, golongan Kristian, golongan Nasrani. Apa nanti kita tengok, kenapa pula Yahudi itu macam dua-duanya kuat perangai, tetapi dia itu maghdub. Dallin orang-orang Nasrani, tetapi kenapa dia tidak dipanggil dallin? Tetapi itu disebut oleh Nabi SAW. Baik, apabila nanti kita lihat dalam banyak tafsir, kita akan jumpa satu lagi yang termasuk dalam tafsir bil ma'thur adalah Al-Quran itu ditafsirkan oleh menggunakan perkataan sahabat Nabi. Jadi perkataan para sahabat Nabi adalah satu cara untuk menafsirkan Quran. Berkata Sayyidina Umar, ya, sebab setiap perkataan para sahabat tentang Al-Quran, akhirnya walaupun dia tidak sebut, pastinya refer kepada Rasulullah. Ya, mesti sesuatu yang berhubung dengan Rasulullah.
Walaupun di situ disebut Sayyidina Abu Bakar, contohnya nanti kita akan jumpa zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, contohnya telah zahirlah keburukan di daratan dan di lautan. Ya, maka contohnya Sayyidina Abu Bakar berkata daratan adalah lidah. Ya, lautan adalah hati. Maknanya lahir kerosakan di daratan, yakni pada lidah-lidah dan juga pada hati. Contoh, walaupun disebut itu adalah perkataan siapa? Sayyidina Abu Bakar, tetapi Sayyidina Abu Bakar tu agaknya disebut dia sendiri kah? Tak, mesti daripada Rasulullah. Jadi sebab tu perkataan para sahabat digunakan untuk menafsirkan Al-Quran. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nanti ada beza sikit dengan Syiah. Syiah menolak sahabat. Tu jadi sebab tu dalam tafsir, kalau tiba-tiba tersalah tafsir, kita tak akan jumpa nama-nama macam Sayyidina Abu Bakar. Kalau tak jumpa selalu tu, nak tahulah tu memang itu. Dan mereka hanya menerima Ahlul Bait pada pandangan mereka lah saja. Jadi Masya Allah. Jadi sebab tu pastinya kita akan dapati penafsirannya jadi berbeza. Penafsiran jadi berbeza. Dan yang keempat, dalam keempat dan terakhir, dalam tafsir bil ma'thur adalah qaulut tabi'in yufassirul Quran. Perkataan golongan tabi'in yang besar menafsirkan Quran. Ya. Tabi'in maknanya mereka yang belajar dengan sahabat. Memang dia belajar dengan sahabat. Maka sebab itu perkataan mereka juga digunakan. Contohnya kita akan jumpa berkata Mujahid, ya, berkata Hasanul Basri. Hasan Basri adalah seorang tabi'in. Mujahid seorang tabi'in. Berkata Sufyan al-Thawri. Sufyan al-Thawri adalah tabi'in. Orang bersandar kepada perkataan dia menafsirkan Quran. Jadi sebab tu diguna pakai. Kenapa? Sebab mereka-mereka ini adalah orang yang dengan para sahabat itu sangat rapat dan mereka belajar, dan mereka tak bercakap atau menafsir dengan bujukan dengan hawa nafsu mereka sendiri. Okey. Jadi semua yang saya katakan ini tafsir empat. Empat ini adalah disebut sebagai tafsir bil ma'thur. Tafsir menggunakan athar, dan athar itu dalam istilah ini bermaksud tafsir itu Quran menafsirkan Quran, hadis menafsirkan Quran, perkataan sahabat menafsirkan Quran, tabi'in menafsirkan Quran, dan inilah bagaimana Al-Quran itu ditafsir. Inilah bagaimana Quran itu tafsir, dan ini dalam apa pun nanti bentuk penafsiran, ini paling dominan. Ini menjadi tonggak nombor satu. Walaupun nanti kita akan jumpa kaedah ada bentuk penafsiran cara lain, tapi ini adalah nombor satu. Apa contoh kitabnya? Jalan lain kita ke? Ya, okey. Contoh kitabnya adalah kitab-kitab lama dahulu. Ya, kitab-kitab lama dalam ilmu tafsir, contohnya tafsir At-Tabari. Ini adalah menggunakan metod itu je. Maknanya satu perbahasan semuanya menggunakan Quran, dan Quran, hadis, sahabat, tabi'in. Setiap ayat itu je. Tak ada perkataan, tak ada bincang lain. Katalah macam tadi kita bacakan bahawa ghairil maghdub ada hadisnya, senarainya. Okey. Maka itu contohnya At-Tabari, ataupun tafsir Abu Laith As-Samarkandi, ataupun tafsir As-Samarkandi, ataupun tafsir Ibnu Katsir. Kan ramai orang kita belajar Ibnu Katsir. Ibnu Katsir menggunakan metod tafsir bil ma'thur. Tafsirul Baghawi contoh. Ini contoh, beberapa contoh lah, banyak kita tafsir ya. Nah, ini beberapa contoh yang mungkin kalau kita berjumpa ke atas nanti ke kat kedai, oh itu tafsir bil ma'thur. Baik, tafsir cara kedua, setelah cara pertama dipegang, bukan against, bukannya maknanya kedua ni lawan yang pertama dah. Maknanya setelah ada yang kedua, pertama tadi, maka kitab tafsir ini pula menggunakan tambahan kaedah yang kedua, disebut tafsiru birra'yi. Tafsiru birra'yi atau tafsir bil aqli atau tafsiru birra'yi wal ijtihadi. Ijtihad. Tafsir birra'yi. Ra'yi, ra'yun, ra'yi.
Bil aqli, menggunakan upaya akal. Ra'yi wal ijtihad. Ra'yi ataupun ijtihad. Ya. Sama-sama nama-nama. Bagi yang kedua tadi, yang tadi maksur, yang ini sama ada dinamakan dia ra'yi ataupun tafsir bil aqli ataupun tafsir bil ra'yi wal ijtihad. Sama saja kategorinya. Okey. Oleh kerana sebab kelihatannya, kita dengar kat kalimah kata dia kalimah bil ra'yi bil aqli, kan? Wal ijtihad. Kita dengar macam bil ra'yi, maknanya menggunakan pandangan, maknanya Al-Quran itu ditafsir menggunakan akal. Al-Quran ditafsir menggunakan pandangan. Tafsir digunakan menggunakan ijtihad. Apa itu ijtihad? Ijtihad. Macam mana? Ilham. Okey, ijtihad adalah usaha bersungguh-sungguh. Sebab ijtihad daripada kalimah juhdun. Juhdun ni maknanya bersungguh-sungguh. Maknanya dengan usaha bersungguh-sungguh yang ada pada dia untuk menafsirkan Quran. Nampak tak beza sikit daripada tadi? Tadi kami tak nak ra'yu, kami tidak nak akal, kami tak ada pandangan, hanya tengok apa Quran kata, maka Quran itu menafsirkan Quran. Apa hadis kata, hadis itulah yang menafsirkan Quran. Kami tak ada masuk campur. Apa sahabat kata, itulah kami nak faham Al-Quran. Apa tabi'in yang besar kata, itu menafsirkan Quran. Sekarang ada satu lagi tafsir, namanya tafsir bil ra'yi. Maknanya ada ulama tafsir menggunakan pandangan dia, menggunakan apa lagi tadi? Akal dia, menggunakan ijtihad, kesungguhan dia, menggunakan latar belakang ilmunya untuk menafsirkan sesuatu ayat-ayat Al-Quran. Maka dengan sebab itu, terlebih dahulu, baik saya cepat-cepat, maka tafsir seperti ini terbagi pada dua. Yang pertama, tafsir bil ra'yi yang sifatnya mahmud. Mahmud maknanya okey, terpuji. Dan yang kedua, mazmum, artinya tercela, rosak. Jadi sebab itu hati-hati juga, kerana ada orang menggunakan ra'yinya seperti sesuatu yang kemudian menggunakan pandangannya tetapi against yang maksur tadi. Dia lawan hak yang tu. Maka tafsir yang sifatnya begitu, maka ia adalah tafsir mazmum. Baik. Kita nak belajar tafsir apa? Jalalain. Yes, tafsir Jalalain dalam kategori ini. Tafsirul Jalalain dalam kategori tafsir bil ra'yi. Wal mahmud. Mahmud. Alhamdulillah. Jadi ingatkan saya, ra'yi mahmud, bukan ra'yi mazmum. Oleh kerana saya sebut ijtihad tadi, maka ulama tafsir seperti Imam Suyuti, Jalaluddin Suyuti, Jalaluddin Mahalli yang mengarang Jalalain, maka pastilah dia itu kena ada latar belakang yang kuat untuk dia menggunakan ra'yi. Contohlah nanti, insya-Allah, contohlah nanti kita baca, kita akan bincang Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdu, contohnya. Ya. Apa kita terima Alhamdu? Contoh. Segala pujian bagi Allah. Ya. Segala puji. Okey, saya tanya tak apa ya? Saya tanya tak apa? Okey. Al-baitu. Al-baitu. Baitu rumah. Al-masjidu. Al-masjidu rumah. Ini yang bawa kat saya ni kata Ustaz, nak tanya janganlah soalan simple-simple sangat. Ada al-baitu, tanya kami, ya Allah. Tak just nak tanya saja, jangan mudah tersinggung kan. Tanyalah kami yang berat istilah internet ke kan.
barulah fil lughat al-arabiyyah wa hunaka fil internet, barulah sesuai nak tanya dah. Nak mudahkan saja kan. Saya nak nampak kita nampak baik. Al-baitu maknanya adalah rumah itu. Al-masjidu masjid itu ya. Al-maktabu sekolah. pejabat itu ataupun meja itu. Okey, sekali lagi. Tak nak ambil masa banyak. Al-baitu, Rumah. al-maktabu, al-masjidu, alhamdu. Segala puji itu. Dia tanya dia macam berubah sikit cara menafsir kan. Nampak tak? Tadi laju je segala pujian. Tiba-tiba bila saya tanya al-baitu, segala rumah. Tak dapat terjemah segala rumah. Ya. Al-maktabu, pejabat itu. Al-masjidu, masjid itu. Alhamdu, Segala pujian. berubah dah tiba-tiba. Hilang dah segala. Dia tinggal pujian itu lah. Masya Allah. Hilang dah segala, tinggal pujian itu. Baik. Ini contoh bagaimana dalam tafsir ra'i dibahaskan. Kalau hanya menggunakan bil maksur tadi, perbahasan ini kita tak jumpa. Sebab perbahasan ini menggunakan nahwu. Maka ulama itu membawa perbahasan ilmu nahwu untuk membahaskan kalimah ini. Al-maksur tadi dia tahu, tetapi sebab tak nak, dia nak bahaskan apa Quran kata tentang Quran, apa hadis kata tentang Quran, apa para sahabat kata, apa tabi'in kata. Dia tak nak. Walau dia tahu, tetapi tafsir yang kedua ini mereka mula membahaskan dengan lebih mendalam, lebih rinci. Alhamdu. Kenapa alhamdu? Dia dah terjemahkan. Maka alhamdu itu ramai orang terjemah dengan segala puji. Ada tak kalimah segala kat sini? Tak ada. Tapi apa terjemahan kita? Saya nak buat. Pujian. Aku nak buat wahai tafsir. Maka dalam bahasa Arab, alif lam ini mengandungi, ini contoh-contoh je, tak naklah dalam nanti kita bincang. Alif lam ini adalah memberi maksud. Saya dengar tadi kita kata itu, mean specific. Maknanya ada masjid yang kita maksudkan. Bukan semua masjid, ada masjid yang kita maksudkan. Ada pejabat yang kita maksud, sebab itu kita letak alif lam yang bermaksud the specific. Ya. Tetapi bukan dan spesifik tersebut memberi juga beberapa makna dalam bahasa Arab. Contoh, saya buat secara laju saja. Contohnya alif lam ma'rifah ini yang memberi maksud jinsi. Alif lam ini bermaksud ahdu. Alif lam ini bermaksud istighraq. Maka ulama bahasa menyatakan bahawa alif lam yang ada pada hamdu ini tak sama macam ada pada al-bait. Maka sebab itu bila kita al-baitu, kita terjemahkannya sebagai rumah itu. Oh, the house. Tetapi alhamdu kerana dia bukan sekadar itu, tetapi adanya jenis pujian dan istighraq yang bermaksud segala pujian. Maka lantas dengan sebab itu bila sebut alhamdu diterjemahkan setelah menggunakan ilmu tafsir, maka terjemahannya adalah segala pujian. Yang kita sebut al-masjidu tak sebutnya sebagai, sebab dia bukan alif lam istighraq. Itu digunakan perbahasan dalam ilmu nahwu. Maka nampak tak pentingnya ilmu nahwu menjadikan terjemahan kita tepat. Tanpa ilmu nahwu menjadikan penafsiran kita tidak menepati. Maka sebab itu dalam tafsir itu pula dibahaskan kalau itu apa maksud segala pujian. Sebab tadi saya dengar kita puji sama kita. Cantiklah you punya tudung. Puji nampak dia puji orang. Sedangkan segala pujian itu patutnya pada Allah, tapi puji tudung. InsyaAllah kita bincangkan apa yang dimaksudkan. Tetapi ini contoh bagaimana adanya pandangan lain. Sebab tu kita tengok dalam tafsir, saya ambil contoh yang dalam jalan lain. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Baik. Tafsirul jalan lain contohnya alaq. Mana alaq? Alaq bermakna maka dibahaskan alaq adalah jamak kepada
dia adalah mufrad kepada alaqah. Jadi dia ada syarah bahasa. Jadi bila ada syarah bahasa, maka sebab itu maka ulama ini menggunakan dia sebagai tafsir bil ra'yi. Okey, semua yang saya katakan, apa contoh tafsir ra'yi yang mahmud? Tafsir bil ra'yi yang mahmud contohnya seperti tafsirul jalalain, tafsirul baydawi, mafatihul ghaibi ar-razi contohnya, ya, an-nasafi. Itu beberapa contohlah saya catatkan. Jadi saya tak nak cerita tentang kita punya kitab ni, sebab cerita ni sebenarnya nak bawa ke kitab tafsir jalan lain, itu je pun, ya. Apa yang saya bincang ni akhirnya nak pergi kat jalan lain, dan kita buka tafsir jalan lain. Jadi pergi corner sana sini tu maksudnya nak bawa pergi dekatkan dengan jalan lain, supaya nanti kita belajar ilmu tafsir jalan lain. Tafsir ni bentuk penafsiran cara mana? Ma'thur ke bil ra'yi? Jalan lain ma'thur ke bil ra'yi? Bil ra'yi, ya. Tapi ingat, bil ra'yi bukan against apa tu? Ma'thur. Sebab tak mungkin para ulama mujtahid ini akan against itu, ya. Okey. Apa lagi? Ada apa yang mungkin kita nak tanya dulu? Ya. Tafsir Ibrahim ini akan disandarkan kepada tafsir yang maksud. Mesti. Tafsir bil ma'thur itu adalah asas. Kenapa kita pecahkan kepada dua? Sebab ada ulama tafsir macam contoh dalam Tabari tadi memang menggunakan tu je. Tak ada langsung ra'yi, tak ada bahas dari sudut-sudut lain, ya. Jadi pada ketika itu, tetapi ingat, ra'yi mesti tidak bercanggah dengan ma'thur. Apabila bercanggah, maka dia jadi mazmum. Baik. Ada satu lagi tafsir yang disebut sebagai tafsirul isyari. Tafsirul isyari. Tafsirul isyari ini dalam pengajian memang bila kita membincangkan bab cara tafsir memang adalah sebab tafsir ini adalah tafsir yang biasa digunakan oleh sufi menafsirkan makna-makna tersirat di sebalik satu-satu ayat itu. Dan ini juga pastinya adanya mahmud dan adanya mazmum. Maka yang tidak bercanggah dengan ma'thur, maka dia considered sebagai mahmud lah. Tetapi kalau dia bercanggah lawan dengan hadis, lawan dengan Quran, kononnya ada seorang sufi yang menafsirkan menurut dalamannya sehingga bercanggah sama sekali dengan apa yang ada dalam ma'thur, maka dia jadi mazmum. Saya cukup sekitar lalu lah, sebab tafsir jalan lain tak masuk dalam itu, ya. Sama ada memang ada kitab tafsirnya, ataupun ayat itu ditafsirkan secara satu-satu ayat. Contohnya kita belajar kat kitab Hikam. Okey, contohnya kita belajar kitab Hikam. Kita jumpa satu ayat Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kisah bagaimana Nabi Sulaiman dan Balqis, puteri Balqis. Innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha. Innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha. Apa ayat itu? Sesungguhnya kerajaan, yakni Nabi Sulaiman, bila dia kata Balqis komen, apabila kerajaan masuk menakluki, dia akan merubahnya. Kan betul, kerajaan baru masuk pada satu kerajaan baru, dia akan merubah dan merosakkannya. Merosak dalam words, bukan rosak, tetapi merubah daripada apa yang ada. Maka dalam Hikam kan tafsir isyari, maka dikata apa dia? Sesungguhnya kerajaan itu, dalam ayat itu cerita tentang Nabi Sulaiman, tetapi isyari dikata apa dia? Sesungguhnya kerajaan tauhid itu bila masuk qaryatan, kepada satu tempat, masuk dalam diri seseorang. Nampak tak? Sedangkan tafsir itu ada apa maksud dia?
sesungguhnya Nabi Sulaiman masuk ke dalam sebuah negeri, tetapi dalam hikam yang kita baca itu kita akan jumpai bahawa ditafsirkan sebagai sesungguhnya kerajaan itu mana tauhid. Apabila tauhid masuk dalam diri seseorang, afsaduha, maka dia mengubah diri seseorang. Jadi sebab tu bila nak ubah seseorang, bila kita nak berubah, perkuatkan tauhid. Dalam hikam kata itu contoh tafsir isyari, contoh-contoh yang seperti itu. Jadi sebab tu Masya Allah, yang sesuai dengan maksud syariat boleh dipakai. Tetapi yang bercanggah tiba-tiba ada, maksud saya tak sempat nak bawa contoh-contoh yang memang penafsiran sufi yang membawa kepada bercanggah, maka kita menolaknya. Tapi sebab tu jangan risau, sebab tafsirul Jalalain ini adalah tafsir yang ringkas dan mudah. Walau bagaimanapun, insya-Allah bila kita datang dalam perbincangan kita ni, kita kembanglah juga menggunakan kitab-kitab yang lain. Sebab dah duduk kan,